Baik, Assalamualaikum. Berjumpa kita kembali dalam pendidikan kesihatan tahun 6. Apa khabar anak-anak murid cikgu sekalian? Cikgu harap kali ini awak dapat belajar dengan apa yang cikgu akan terangkan kepada awak. Okey? Di hadapan awak ni merupakan salah satu muka surat untuk buku teks pendidikan kesihatan bagi tahun 6. Okey, sebelum itu cikgu nak suruh awak baca terlebih dahulu perbualan yang diperkatakan ataupun dibincangkan oleh Stacy, Baizura, Karen dan Shanti. Dipersilakan ya. Okey, baik pelajar. Awak dah habis baca? Okey, apa yang telah dibincangkan oleh Stacy, Baizura, Karen dan Shanti? Ini kira lebih kurang macam membawang lah. Tapi membawang mengenai masalah diri mereka sendiri. Okey, apa yang cikgu nak buat kesimpulan di sini, mereka menyatakan bahawa perubahan daripada segi fizikal mereka, di mana payudara mereka dan pinggul mereka membesar daripada sebelum-sebelum ini. Okey, itu apa yang statistik kata. Dan bagi Baizura pula, dia menitik beratkan tentang aurat dia. Okey, maksud dia maksud dia kalau selepas ni mereka kena menjaga aurat. So jarak daripada asrama lelaki dengan asrama perempuan jauh, jadi mereka merasa lega. Jadi satu lagi, perubahan tingkah laku seksual, di mana Karen mengatakan bahawa dia merasa malu dengan Kevin apabila bercakap dengan Kevin. Okey, perasaan dia pun kadang-kadang jadi macam tak tentu hala. Dia jumpa dengan Kelvin, dia rasa aku ni macam satu perasaan yang rasa macam tak selesa dengan lelaki, rasa macam ada perbatasan dengan lelaki. Okey, jadi di sini ialah tentang perubahan-perubahan ini disebabkan oleh hormon perempuan. Okey, hormon perempuan ini dikenali sebagai hormon estrogen. Hormon apa, pelajar? Hormon estrogen. Hormon estrogen ini yang menyebabkan perubahan daripada tingkah laku, perubahan fizikal, perubahan emosi. Setiap wanita, setiap perempuan mempunyai hormon estrogen pada kadar yang tertentu. Baik, kita pergi pada muka surat seterusnya. Okey, cikgu nak awak baca dahulu. Okey, baik, semua dah habis. Okey, ini cerita mengenai grup lelaki membawang cara lelaki pula tentang perubahan-perubahan yang berlaku terhadap mereka. Kevin, Lutfi, Ranjit dan Ganesh. Okey, di sini cikgu terus buat kesimpulan bahawa perempuan tadi ada hormon estrogen, lelaki pula ada hormon androgen. Hormon androgen inilah yang menyebabkan penghasilan sperma. Okey, lepas tu dah penghasilan sperma menyebabkan badan kita ataupun menyebabkan kita ni lelaki menjadi lebih matang. Dan pada situ juga hormon itu juga menyebabkan perubahan daripada segi fizikal. Suara menjadi serak, okey, misai tumbuh, janggut tumbuh, bulu ketiak tumbuh, okey, segala-gala bulu-bulu pun dia akan tumbuh. Okey.
Di mana satu lagi saiz zakar berubah daripada kecil menjadi lebih besar 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 besar. Okey, itu perubahan daripada segi fizikal bagi lelaki. Lepas tu uh, setiap remaja ataupun setiap remaja lelaki dan perempuan perlulah mempunyai perbatasan dalam pergaulan. Tadi perempuan dia ada rasa satu perasaan yang tak tak apa berbau yang tak selesa apabila berdekatan dengan lelaki. Lelaki pun rasa tak selesa apabila berdekatan dengan wanita. Jadi di sini mempunyai perasaan yang perasaan yang perlu ada perbatasan dalam pergaulan. Okey. Baik, perbatasan dalam pergaulan ni bukan terjadi pada kawan-kawan kita saja. Dalam rumah kita pun ada perbatasan dia, ada batas-batas dia. Contoh, awak ada dalam rumah, kakak awak ada rumah. Awak dah besar, kakak awak dah besar. Okey. Kalau awak nak masuk ke bilik kakak awak perlu ketuk terlebih dahulu. Awak tak boleh main terjah ikut suka hati awak macam masa awak kecil-kecil dahulu. Di mana awak dah berubah. Okey, fizikal awak dah berubah, kakak awak dah besar. Jadi awak perlu ada pergaulan yang perlu dibataskan. Nak masuk, ketuk pintu. Mana kita tahu kakak tengah salin baju ke. Okey. Jadi untuk mengelakkan perkara-perkara yang tak elok, perkara-perkara yang tak diingini, cikgu harap awak mesti tahulah perbatasan awak dengan keluarga awak. Antara abang yang kakak, abang dengan adik, bagaimana bahagian-bahagian yang tak perlu disentuh, bahagian-bahagian privasi. Yang ni awak dah belajar pada tahun 5. Cikgu dah ajar awak pada tahun 5. Tempat-tempat privasi yang awak patut jaga, patut protect awak, maruah awak. Okey. Cikgu rasa awak masih ingat apa yang cikgu ajar awak pada tahun 5 tahun sudah. Okey. Jadi cikgu tak nak cerita panjang-panjang, jadi awak pun dah faham bagaimana perbatasan dan pergaulan antara lelaki dan perempuan. Baik. Pada muka surat ini, mari kita baca tentang remaja bergaya dan berjaya. Okey. Lutfi, Stacy dan rakan atlet seronok mencabar diri mereka melakukan aktiviti-aktiviti lasak dalam sesi kepimpinan. Mereka melahirkan rasa syukur kerana dididik menjadi lebih bertanggungjawab tentang seksualiti. Dengan menggunakan aplikasi rangkaian sosial di internet, mereka mengekspreskan diri mereka menerusi karya berikut. Okey, baik. Cikgu percaya ibu dan ayah awak ada menerangkan tentang seksualiti. Bagaimana awak perlu jaga tubuh badan awak, bagaimana untuk menjaga diri awak. Dan cikgu perasan pelajar-pelajar kelas 6 solar yang dahulunya 5 berlian ataupun 5 delima kan. Okey, mereka cikgu bila lalu rasa wangi je. Okey, jadi di sini cikgu dapat buat kesimpulan mereka mempunyai kesedaran bahawa apabila badan dah bau tak apa, tak apa baik bau yang tak menyenangkan. Bukan cikgu nak cakap bau bangas ke bau bangkai ke, tak, tapi dengan ada timbulnya perasaan yang mengatakan mereka dah semakin meningkat dewasa, mereka memerlukan memakai minyak wangi. Cikgu tak marah awak pakai minyak wangi. Okey, tapi janganlah awak tuang satu botol minyak wangi, memang pening kepala lah. Jadi awak pakai sekadar yang boleh. Rasa wangi-wangi sikit-sikit tu pun dah okey. Jadi janji tak mengganggu orang sekeliling awak. Okey? Itu cikgu rasa cikgu bagi ucap tahniah lah kepada mereka yang mempunyai kesedaran untuk membersihkan diri mereka dan meningkatkan gaya hidup mereka. Okey? Okey, baik. Kita pergi kepada muka surat seterusnya. Okey, ini mengenai penjagaan kesihatan dan kebersihan. Okey, baik. Ini yang cikgu sebut tadi. Okey, awak tengok lelaki itu tengah mencium ketiak dia. Awak pernah mencium ketiak awak? Tak pernah. Okey, lepas ni awak cuba cium ketiak awak. Okey, bagaimana rasa bau dia. Okey, sama ada bau KFC, bau bawang dan segala-gala bau pun akan keluar daripada ketiak awak. Kat situ awak tahulah apa yang awak makan. Okey, gambar sebelah menunjukkan dia pegang-pegang muka. Dan gambar
di bawah sebelah kiri menunjukkan kaki, dan sebelah kanan di bawah menunjukkan tengah cungkir gigi lah tu kan, cungkir gigi. Jadi semua ini merupakan penjagaan kesihatan dan kebersihan pada diri awak. Cikgu ingatkan sekali lagi bagi awak pelajar, perlulah menggosok gigi setelah makan. Bukan setiap kali makan gosok gigi. Maksud dia ada dia punya jadual. Pagi sebelum makan bangun tidur, sebelum dah bangun tidur gosok gigi. Okey, lepas tu tengah hari lepas makan gosok gigi. Lepas tu petang gosok gigi, malam gosok gigi. Lama-lama gigi awak akan sihat. Okey. Ini tak daripada pagi tahi gigi tu berselepat lekat dekat gigi. Boleh buat pelantar pula. Kuis sapu pada roti. Jangan sampai tahap itu Okey, awak kena gosok gigi secara berkala. Jadi faham-faham je lah. Dan satu lagi, bau ketiak. Okey, kadang-kadang pelajar perempuan bila dah datang haid, okey, ataupun pelajar lelaki kurang lah, pelajar perempuan ni bila dah datang haid, dia akan mengeluarkan satu bau yang menusuk kalbu, menusuk hidung. Bau yang nak cakap pening bau dah. So dari situ cikgu harap awak berbincang dengan ibu awak untuk awak menggunakan deodorant ataupun pewangi ketiak. Okey, tak gunakan ini awak pakai serai pula, awak pakai buah limau pun okey. Buah limau gosok dekat ketiak bagi hilang bau-bau dia. Okey, itu bagi untuk pelajar perempuan. Pelajar lelaki pun sama. Ni bau, Allahu akbar. Bau. Okey, kalau boleh kita buat secara tradisional dulu, beli limau purut, potong, gosok ketiak tu sampai keluar daki, sampai keluar bau. Lepas tu mandi. Ketiak awak akan bau harum. Okey, jadi kalau duduk sebelah pun adik awak pun sedia dekat ketiak awak sebab dah bau wangi. Okey. Bagi kuku kaki pula, kuku tangan perlu dijaga. Okey. Kuku tangan yang panjang ada tahi itu, okey, lepas tu awak basuh pula sebelum makan, konon-konon dia bersih lah. Basuh tangan dulu. Tetapi basuh tangan menggunakan air itu mengembangkan tahi di dalam kuku. Lepas tu awak pergi makan tak nasi, mak awak masak kari pula, digaul, makan masuk dalam perut. Astaghfirullahalazim. Memang cirit-birit lah awak, memang tak sihat lah awak. Jadi kuku, kaki dan tangan sedialah jaga dan perlu dipotong. Okey, ingat tu Okey, lepas tu muka gosok dengan awak mandi tu, awak gosok dengan sabun. Ada pencuci muka, awak gosok. Awak dah nak meningkat remaja. Bila meningkat remaja ni awak perlu dah macam jaga penampilan awak. Okey, gosok muka, gosok hidung, gosok gigi, gosok kepala, shampoo rambut supaya awak kemas, wangi sentiasa. Jadi cikgu harap penjagaan kesihatan dan kebersihan ni sangat penting untuk pelajar tahun 6. Bukan untuk tahun 6 saja 4, 5, 6 dah satu tahap, satu fasa di mana awak perlu jaga kebersihan diri awak supaya rasa wangi, supaya awak rasa disenangi oleh masyarakat ataupun orang-orang yang berada di sekeliling awak. Okey, cikgu harap awak faham Terima kasih pada hari ini kerana mendengar pengajaran cikgu mengenai penjagaan kesihatan dan mengenai hormon-hormon lelaki dan perempuan. Sehingga berjumpa lagi semua murid-murid cikgu Assalamualaikum dan